Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas, Encik Wan Saiful Baharin bin Wan Ahmad Marzuki. Yang berusaha Tuan Pengetua SMK Kampung Dangar, Encik Cik Ahmad Zaini bin Husin. Yang dihormati penolong-penolong kanan, ketua jabatan, ketua-ketua program, barisan pensyarah Jabatan Pengajian Am, kaki tangan Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas, guru-guru SMK Kampung Dangar dan seterusnya pelajar-pelajar SMK Kampung Dangar. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapatlah kita bersama-sama dalam majlis yang cukup bermakna ini, iaitu Majlis Perasmian Program Sekolah Angkat KKTM Pasir Mas dan SMK Kampung Dangar dan Ceramah Pendidikan TVET. Majlis ini akan menjadi permulaan bagi kerjasama dan pelaksanaan program-program yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, khususnya kepada anak-anak pelajar SMK Kampung Dangar. Program Sekolah Angkat KKTM Pasir Mas SMK Kampung Dangar ini adalah di bawah kelolaan Unit Bahasa Inggeris Jabatan Pengajian Am dan Ahli Jawatan Kuasa Sekolah Angkat dengan kerjasama Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Kampung Dangar. Para hadirin sekalian, untuk memberkati majlis kita pada hari ini, sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dibaca oleh Ustaz Nik Sayuti bin Yahya. Dipersilakan Ustaz Nik Sayuti untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Aziz, ya Sattar, ya Fa'alun lima yurid. Kami rafa'kan kesyukuran penuh pengharapan. Kurniakanlah pertemuan kami ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu, agar program kami, Majlis Perasmian Sekolah Angkat dan Ceramah Pendidikan TVET Mara ini memperoleh manfaat dan kebaikan daripada-Mu, seterusnya terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang Engkau tidak redai. Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman. Justru itu, kurniakanlah kepada kami hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan sebaiknya. Dorongkanlah hati kami rasa kesungguhan, komitmen dan iltizam yang tinggi untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabat anak bangsa yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Seterusnya mempersiapkan anak bangsa ini menghadapi cabaran semasa dan mendatang dalam era IR 4.0. Jadikanlah seluruh aktiviti dunia pendidikan ini sebagai ibadah semata-mata mengharapkan rahmat dan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Mudabbiral Amr, pada saat dan detik ini kami rafakkan kesyukuran penuh pengharapan, memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami rasa kasih sayang terhadap anak didik kami, sebagaimana kami mengasihi dan menyayangi anak-anak kami sendiri. Kurniakanlah kepada kami kesabaran yang mantap, ketabahan yang jitu, kerjasama yang tinggi, semangat permuafakatan yang padu, dan semangat juang yang tidak pernah mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan kokurikulum pelajar-pelajar sekolah khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya. Allahumma ya Hakim, ya Azim, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, hindarkanlah diri kami daripada perasaan iri hati sesama sendiri, cemburu, nista, buruk sangka, sifat malas lagi lemah, tidak berdaya lagi kurang bermaya, dan segala sifat mazmumah yang pastinya menjatuhkan martabat kami sebagai pendidik, seterusnya menggagalkan hasrat melahirkan generasi terbilang di negara kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Niksayuti di atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin sekalian, majlis kita pagi ini diteruskan lagi dengan ucapan aluan daripada Yang Berusaha, Tuan Pengetua SMK Kampung Dangar, Encik Cik Ahmad Zaini bin Husin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Prihatin. Yang dimuliakan saudari pengerusi majlis, Yang Berusaha Encik Wan Saiful Baharin bin Wan Ahmad Marzuki, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Praja KKTM Pasir Mas selaku perasmi kita pada hari ini. Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan Pengajian Am, Ketua-Ketua Program, Kaunselor, Pegawai Perhubungan Industri, Barisan Pentadbir SMK Kampung Dangar, Encik Muhammad Mahidin bin Wan Yusof, Penolong Kanan Pentadbiran, Tuan Haji Din bin Cik Harun, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Hajah Nuraskah binti Ibrahim, Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru ketua bidang, guru-guru SMK Kampung Dangar yang saya hormati sekalian, dan seterusnya para pelajar tingkatan 4 dan 5 SMK Kampung Dangar yang dikasihi. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan segala rahmat dan nikmatnya serta izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis perasmian sekolah angkat dan ceramah pendidikan TVET MARA secara dalam talian pada hari ini. Sidang hadiri yang dihormati sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada KKTM Pasir Mas kerana memilih SMK Kampung Dangar sebagai program sekolah angkat KKTM Pasir Mas. Diharapkan dengan wujudnya program ini akan dapat yang pertamanya mengeratkan silaturahim di antara KKTM Pasir Mas dengan seluruh warga SMK Kampung Dangar sama ada guru-guru maupun pelajar-pelajar khususnya. Yang kedua, akan dapat menimba dan mendapatkan maklumat secara terus berkaitan potensi dan prospek pendidikan di KKTM untuk menarik minat pelajar menyambung pendidikan di KKTM nanti. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan kepakaran yang dimiliki khususnya oleh KKTM Pasir Mas untuk menggarap kecemerlangan di kalangan pelajar-pelajar SMK Kampung Dangar. Dan yang terakhir, SMK Kampung Dangar sedikit sebanyak nanti akan dapat membekalkan pelajar untuk KKTM Pasir Mas untuk mengikuti pelbagai kursus yang ditawarkan di sini insya-Allah. Kita sedar salah satu matlamat falsafah pendidikan negara adalah untuk membentuk pelajar sebagai insan yang cemerlang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ciri-ciri insan yang seimbang dan harmonis ialah insan yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada agama, berbudaya penyayang, sihat dan cergas, serta dapat bekerjasama dengan orang lain. Justru program pada hari ini diharapkan akan dapat membuka minda pelajar untuk memiliki kesedaran dan keprihatinan dalam perkara yang menjadi tuntutan tersebut. Ditambah lagi pada masa kini, TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
SMK Kampung Dangar mula ditubuhkan pada 1 Januari 2010 dan menumpang di SMK Perempuan sehingga 24 Mei 2010. Bermula 25 Mei 2010, bangunan SMK Kampung Dangar telah diserahkan untuk diduduki. Mempunyai 4 buah sekolah saluran iaitu SK Banggul Cica, SK Bayu Lalang, SK Kedai Tanjung dan SK Sultan Ibrahim III. Kini SMK Kampung Dangar mempunyai lebih kurang 370 orang murid dan kebanyakan ibu bapa mereka bekerja sebagai buruh kasar, petani dan bekerja sendiri. Yang SMK Kampung Dangar merupakan sekolah harian biasa yang agak tercorot dalam pencapaian akademik di PPD Pasir Mas, peningkatan dalam pelbagai aspek kurikulum, hal ehwal murid dan ko-kurikulum perlu diperkasakan melalui komitmen 41 orang guru, 19 orang staf serta kejeleketan hubungan dengan pemegang taruh PIBG serta pemimpin-pemimpin setempat dan organisasi-organisasi yang lain. SMK Kampung Dangar merupakan sebuah sekolah yang berada dalam kedudukan yang agak tercorot di PPD Pasir Mas dari segi pencapaian akademik dan kurikulum. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kualiti pelajar yang ada di sekolah ini merupakan pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan kelulusan akademik yang rendah. Ini kerana pelajar-pelajar yang baik keputusan akademiknya akan ke sekolah-sekolah lain di daerah ini. Punca utama berlaku sedemikian disebabkan persepsi masyarakat yang terlalu negatif terhadap sekolah ini. Ini mungkin disebabkan di awal penubuhan sekolah ini kebanyakan pelajarnya adalah buangan dari sekolah-sekolah sekitar. Keadaan ini membawa kepada pencapaian yang rendah dalam peperiksaan awam. Sebagai pengetua yang baru di sekolah ini, khusus seharusnya perlu membina semula sekolah ini supaya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain dari segi pencapaian akademik, hal ehwal murid dan ko-kurikulum. Keyakinan masyarakat terhadap sekolah ini harus diperbaiki. Tanggapan negatif masyarakat terhadap sekolah sejak dulu-dulu harus dinyahkan daripada pemikiran masyarakat setempat antara usaha-usaha yang telah kita lakukan untuk menjadikan SMK Kampung Dangar setanding dengan sekolah-sekolah lain, iaitu yang pertamanya meningkatkan kesedaran seluruh warga terhadap keupayaan peningkatan sasiah akademik dan ko-kurikulum. Mengekalkan amalan betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Menghapuskan tanggapan negatif masyarakat terhadap sekolah. Mengurangkan bilangan murid yang memiliki tingkah laku negatif. Dan kalau kita lihat sekarang ini, alhamdulillah, ini SMK Kampung Dangar telah mengalami perubahan ke arah yang lebih positif dan menunjukkan peningkatan dari segi kurikulum, HEM dan juga ko-kurikulum. Semua ini adalah hasil gembelengan bersama seluruh warga SMK KD dalam usaha penjenamaan semula sekolah. Semoga program anak angkat ini akan memberikan manfaat dan impak kepada pelajar-pelajar SMK Kampung Dangar dan KKTM sendiri. Semoga usaha kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KKTM Pasir Mas kerana memilih SMK Kampung Dangar sebagai anak angkat mereka. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di atas setiap bantuan dan sokongan serta kerjasama yang telah diberikan sepanjang program ini berlangsung. Tanpa sokongan dan kerjasama yang harmonis, ini sudah pastinya program ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan yang berusaha Tuan Pengetua sebentar tadi. Para hadirin sekalian,
Kita teruskan lagi majlis kita pada hari ini dengan menjemput yang berusaha Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar KKTM Pasir Mas, Encik Wan Saiful Baharin bin Wan Ahmad Marzuki untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada rakan setugas saya, Saudari Nik Nur Hamiza binti Muhammad Nur, selaku moderator pada pagi yang penuh ceria ini. Sama-sama. Dan juga tidak lupa Ustaz Nik yang mimpin bacaan doa tadi, yang berusaha Cik Ahmad Zaini bin Husin, pengetua atau lebih gemar saya panggil peneraju Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Dangar, Negeri Kelantan, Barisan Pengurusan dan Jawatan Kuasa SMK Kampung Dangar, serta tidak lupa Barisan Ahli Jawatan Kuasa Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas. Dan pada pagi yang penuh ceria ini, yang kami raihkan pelajar-pelajar, belia dan beliawan, anak-anak muda yang kental dan bersemangat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Dangar. Terlebih dahulu, jutaan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudi meletakkan sekolah SMK Kampung Dangar di bawah program angkat Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas. Saya mulakan pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada TS Dr. Marzani bin Ali yang sepatutnya merasmikan program pada hari ini, tetapi beliau tidak dapat hadir kerana menyertai satu lagi program yang sangat mustahak. Maka beliau mewakilkan saya untuk merasmikan program pada hari ini. Terlebih dahulu untuk pelajar-pelajar sekalian, anak-anak muda, Barisan Pengurusan SMK Kampung Dangar, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas ini sebenarnya telah pun wujud semenjak tahun 2000 lagi, ya, sebagai sebuah kolej. Dan kita pun telah mendapat pengiktirafan dipanggil ETAC, Education Technical Accreditation Council, ya. Dan insya-Allah pada tahun hadapan kita ke arah mendapat pengiktirafan APAC, Asia Pacific Accreditation and Certification Commission, yang mana apabila kita mendapat pengiktirafan APAC tahun hadapan, insya-Allah pelajar-pelajar bukan saja boleh mengembangkan kariernya di tanah air, tetapi juga di seluruh dunia, di dunia-dunia yang mempunyai institusi teknikal yang mendapat pencapaian APAC, ya. Jadi begitu luasnya harapan kami, begitu tingginya harapan kami untuk melihat anak-anak muda terus berjaya di dalam kemahiran. Wahai anak-anak muda sekalian, tahukah anda apabila anda menghadirkan diri di dalam program pada pagi ini, apabila anda sudah memasuki online pada pagi ini, saya yakin anda sudah mula berfikiran masa hadapan. Anda sudah mula merenungkan apakah keistimewaan, kehebatan yang harus aku tonjolkan di masa hadapan. Anda sudah mula membayangkan apakah hadiah yang paling istimewa untuk ibu dan bapa kita di masa hadapan. Dan tidak kurang juga, mungkin abang-abang kita sudah berjaya, kakak-kakak kita sudah berjaya, jiran tetangga kita sudah berjaya, pelajar-pelajar senior kita pun sudah berjaya. Maka aku juga boleh berjaya seperti mana mereka, insya-Allah. Pendek kata, perkataan wow, W-O-W-W-W-W, wow, W-O-W-W-W-W, itu akan menjadi imej saya pada masa hadapan. InsyaAllah anda akan dilahirkan dengan imej wow pada masa hadapan. InsyaAllah. TVET Mara, kemahiran Mara, mengapa kita nak bincangkan hari ini? Di dalam Mara telah digarapkan sistem kemahiran yang sangat holistik, ya, dalam keadaan suasana baru. Ya, kita boleh lihat mereka yang mempunyai teknikal semakin menonjolkan diri. Dalam keadaan sekarang sudah mula menonjolkan diri. Kita hari-hari belajar online, 24 jam online, melihat komputer, melihat handphone. Tetapi kita kena ingat, sudah pasti apabila handphone atau laptop kita beroperasi 24 jam, siapa yang hendak membaiki laptop kita? Siapa yang hendak membina aplikasi-aplikasi yang canggih? Sudah tentu anda yang menceburi latihan kemahiran. Ini adalah satu peluang dalam norma baru. Ya, cuba kita lihat, tidak lama lagi sekolah-sekolah akan dibuka. Ya, jutaan pelajar akan masuk ke sekolah, sudah tentu. Saya ambil contoh face mask. Face mask akan mendapat permintaan yang sangat tinggi dalam pasaran. Tahukah adik-adik siapa yang boleh buat face mask? Mereka yang ada ilmu kemahiran. Tahukah adik-adik pelajar-pelajar sekalian nak jual berapa? 100, 1000?
10,000? Tidak. Mungkin jutaan dalam pasaran akan mendapat permintaan. Maka ini adalah peluang untuk mereka yang mempunyai kemahiran. Secara kesimpulannya, lepasan pelajar-pelajar berkemahiran tinggi. Sekarang mereka sudah mula mengorak langkah membantu rakyat, membina ekonomi negara dengan teknologi-teknologi terkini. Jangan terkejut adik-adik sekalian. Andai kata sudah ramai lepasan teknikal telah mula memasuki industri, maka mereka akan mengepalai ekonomi negara. Wahai muda-mudi sekalian, pelajar-pelajar yang ada pada hari ini, saya merasa sungguh bangga kerana saya difahamkan hampir dekat 100 lebih pelajar-pelajar sekolah SMK Kamudanga mengikuti program ini dengan penuh bersemangat. Program angkat ini, anda ibarat tentera. Ya, saya mengandaikan anda ibarat tentera yang perlu dipersiapkan dengan pelbagai senjata-senjata moden. Tetapi bukan untuk berperang, bukan untuk bertarung, bukan untuk menembak orang sana dan sini, tetapi senjata yang dipanggil ilmu kemahiran. Ilmu kemahiran yang berteknologi tinggi. Ilmu kemahiran yang relevan dengan ekonomi bagi membina masa hadapan yang akan datang. Juga untuk diri anda sendiri dan juga keluarga. Ingat ya, sekarang anda sedang dibangunkan oleh pihak sekolah. Suatu hari nanti anda ibarat tentera berada di barisan hadapan untuk membantu negara kita. Jangan lagi lalai, jangan lagi mimpi, jangan lagi tidur di rumah. Pelajar-pelajar sekalian, hari ini adalah program angkat. Hari ini saya akan rasmikan sebentar lagi. Gunakan program ini untuk masa hadapan anda. Jangan lagi leka, jangan lagi bermain aplikasi handphone dengan perkara-perkara yang tidak faedah. Tetapi gunakan peluang yang ada pada hari ini untuk kita mengubah nasib hidup kita. Sekarang adalah masanya ya. Sekarang adalah masanya. Pelajar-pelajar sekalian, saya ingin memetik kata-kata mutiara Farid Ismail, pembaca berita yang terkenal satu ketika dahulu. Allah yarham Farid Ismail, sudah meninggal ya. Pembaca berita RTM. Beliau mengatakan bahawa dunia ini luas dengan lautan yang penuh, lautan yang luas dengan penuh ombak, ya, yang dalam, yang ramai terkorban, mati lemas dan sebagainya. Maka kita berada di lautan yang luas. Sediakanlah perahu untuk kita berlayar di atas lautan tersebut. Ini adalah kata-kata Allah yarham Farid Ismail. Maka anda sekarang berada di dalam situasi tersebut. Adakah anda ingin membina perahu yang cantik ataupun anda akan bersama-sama mati lemas dan berkorban kerana tidak mendalami ilmu yang ada di sekeliling kita? Saya bukan mengatakan bahawa anda wajib menjalani latihan kemahiran, tetapi tak kiralah ilmu apa, ilmu akademik atau non-akademik, sama ada oleh pihak sekolah ataupun dengan pihak kolej, itu selagi ia bergelar ilmu, dia adalah perahu yang akan kita bina di masa hadapan. Jadi sekali lagi, saya ingin merakamkan terima kasih kepada Tuan Pengetua, ya, Cik Ahmad Zaini bin Husin selaku peneraju SMK Danga, barisan pengurusan kerana mengangkat sekolah untuk program angkat Kiwet Mara. InsyaAllah Mara sekarang ini bukan saja KKTM Pasir Mas, semua kolej seluruh negara sudah ada program ini. Pelbagai peruntukan kita salurkan, pelbagai program insyaAllah kita akan atur selepas ini di hujung-hujung minggu. Dan insyaAllah kita akan juga bila berpeluang nanti kita akan bawa pelajar-pelajar melawat kolej kita untuk melihat suasana abang-abang, kakak-kakak belajar supaya kita lebih bersemangat, ya. Dan insyaAllah saya ingin melihat semua adik-adik pelajar-pelajar belia-belia wanis yang mengikuti program pada hari ini. Tidak seorang pun yang akan gagal, ya. Tidak seorang pun yang akan gagal. Sama ada dia mempunyai ilmu non-akademik, ya, ilmu akademik ataupun ilmu kemahiran, ya. Saya ingin melihat anda berjaya, tidak kiralah di bawah program angkat ataupun bukan bawah program angkat, insyaAllah. Tetapi insyaAllah kami di KKTM Pasir Mas akan bersama dengan barisan pengurusan sekolah akan membantu, akan bergerak bersama sekolah untuk melihat tidak seorang pun adik-adik tercicir, ya. Ingat ya, kami akan dapatkan senarai nama, kami akan dapatkan result SPM nanti dan kami akan susul setiap seorang. Itu adalah salah satu program angkat yang kita atur, ya. Kita bukan hanya merasmikan program, tetapi senarai pelajar-pelajar akan kami kutip, akan kami nilai, keputusan SPM, tamat SPM kami akan cari seorang demi seorang. Jurusan apakah, ilmu kemahiran apakah yang harus kita bagi pada pelajar-pelajar. Jadi,
Saya selepas ini kita akan serah kepada Cik Muzamil, kaunselor kita yang hebat, ya, kaunselor berdaftar yang akan menceritakan dengan jelas, dengan terperinci apa yang ada di dalam Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas, bagaimana kita nak mengikuti program-program. Di samping kita juga akan minta Cik Muzamil cerita satu Malaysia program-program kemahiran di institusi lain di bawah Mara. InsyaAllah Cik Muzamil ya, boleh ya. Jadi semoga pelajar pada hari ini akan dapat ilmu-ilmu dan mulalah mengorak langkah satu demi satu program yang akan kita susun selepas ini. Jadi setakat itu saja ya, ucapan saya pada hari ini. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili TS Dr. Mahzani bin Ali, pengarah KKTM Pasir Mas yang tidak dapat hadir pada hari ini, mewakilkan saya untuk merasmikan program sekolah angkat TVET Mara, SMK Kampung Dangar dan KKTM Pasir Mas. Saya sudahi dengan Ribuan terima kasih diucapkan di atas ucapan perasmian daripada Yang Berusaha Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebagai simbolik perasmian program pada hari ini, sama-sama kita saksikan montaj perasmian program Sekolah Angkat KKTM Pasir Mas dan SMK Kampung Dangar. Hadirin sekalian, majlis pagi ini diteruskan lagi dengan ceramah pendidikan TVET Mara yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Muzamil bin Yahya. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Encik Muhammad Muzamil merupakan kaunselor dan juga jawatan kuasa promosi KKTM Pasir Mas. Majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Muhammad Muzamil untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmati ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kefahaman para nabi, ilham para rasul dan ilham para malaikat yang hampir denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ingat semula apa yang telah kami lupa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarilah kami, bantulah kami, permudahkanlah urusan kami, dunia dan akhirat kami. Ya Rabbal Alamin. Yang berusaha Encik Wan Saiful Bahrain bin Wan Ahmad Mazuki, merupakan timbalan pengarah khidmat pengurusan dan ehwal pelajar KKTM Pasir Mas. Yang berusaha Cik Ahmad Zaini bin Hussein, merupakan pengetua SMK Kampung Dangar Pasir Mas. Yang dihormati ahli-ahli pengurusan KKTM Pasir Mas, ahli-ahli pengurusan SMK Kampung Dangar, pensyarah-pensyarah, guru-guru, ahli jawatan kuasa program,
dan semua pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama-sama pada pagi ini pada program yang penuh berprestij ini, program yang penuh dengan kehebatan. Kalau sebut berprestij, kita tengok kalau bola dia Piala Malaysia lah yang berprestij, yang hebat. Pada pagi ni, pada hari cuti hari ni, kita bersama-sama dengan dua institusi yang hebat, yang mana kedua-dua institusi bergabung untuk mencapai satu objektif yang mana membantu anak bangsa kita, membantu pelajar-pelajar, membantu generasi muda supaya generasi muda mendapat manfaat daripada dua institusi yang hebat ini. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat mendengar dua ucapan yang cukup hebat daripada kedua-dua orang penting ataupun orang hebat, Timbalan Pengarah KPSCP dan Pengetua SMK Kampung Danga. Walaupun kita tak dapat bersama dengan pengarah, mungkin selepas ni kita boleh bersama-sama dengan pengarah. Hari ini kita salam perkenalan program angkat ataupun sekolah angkat KKTM Pasir Mas. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bersama-sama mungkin berkongsi ilmu ataupun berkongsi ilmu melalui program-program yang ditawarkan oleh MARA. Kalau kita tengok dekat sini, tajuk yang diberi kepada saya untuk program pada pagi ini ataupun talk TWET pada pagi ini adalah ceramah pendidikan TWET MARA, iaitu peluang, persediaan dan cabaran. Tiga benda yang kita akan tengok pada pagi ini. Kita melihat secara kita melihat tiga benda. Yang pertama, peluang. Alhamdulillah, saya tengok lebih kurang 54 orang yang ada bersama saya pada pagi ini untuk bersama-sama melihat peluang yang ditawarkan oleh MARA. Yang kedua, apabila kita tahu peluang, kita tahu ada peluang, apa yang telah diberi oleh MARA, apa yang ditawarkan oleh MARA, pengajian apa yang dianjurkan oleh MARA, dan di institusi pendidikan mana yang boleh memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian selepas SPM ataupun selepas habis belajar di SMK Kampung Danga. Hari ini peluang yang saya nak kongsi pada pagi ini bukan sahaja berpaksikan KKTM Pasir Mas saja. Dan saya nak pelajar melihat peluang yang ditawarkan oleh MARA secara keseluruhan. Itu peluang. Dan apabila kita tahu peluang, kita tahu ada peluang, apa persediaan pelajar-pelajar? Apa persediaan apabila ada peluang, nampak peluang, diberitahu peluang, dan apabila kita tahu peluang, kita boleh bersedia. Pelajar-pelajar boleh bersedia untuk mengambil peluang yang ada, yang diberikan oleh MARA. Persediaan, kita boleh melihat, boleh membuat persediaan awal. Hari ini saya apabila saya mendengar ucapan daripada pengetua tadi, anggaran saya, semua pelajar-pelajar yang ada bersama dengan kami pada pagi ini ataupun dengan saya pada pagi ini, pelajar daripada tingkatan 4. Ada pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM tidak lama lagi. Dan apabila anda menghadirkan diri daripada program ini, bermakna anda telah bersedia untuk berada selepas ni bersama-sama MARA. Yang ketiga yang kita nak kupas adalah cabaran. Cabaran yang mana ramai kadang-kadang pelajar-pelajar ni menganggarkan ataupun mentaliti kita. Apabila sebut MARA, apabila sebut college, mentaliti kita rasa, kolej je pun kan. Ada yang kata
Saya nak belajar dekat universiti. Itu mentaliti kita. Ada pelajar, saya jumpa dengan pelajar, kenapa tak ambil peluang yang diberi oleh MARA kepada anak MARA, kepada pelajar Bumi Putera. Ada yang kata mak ayah nak anak belajar masuk universiti. Ada yang nak belajar dekat universiti, tak nak belajar college. Sebab college ni, ialah. Yang kedua mentaliti, yang kedua adalah berfahaman. Kita berfahaman, kemahiran ni adalah pilihan kedua. Kemahiran ni ataupun teknikal ni pilihan kedua. Pilihan kepada pelajar-pelajar yang rendah-rendah resultnya, pelajar-pelajar yang biasa-biasa. Itu mentaliti kita. Itu cabaran yang dihadapi oleh kami dan pada pelajar-pelajar itu sendiri. Salah satu contoh, masa PKP yang berlaku beberapa tahun ni lah. Saya bersembang dengan seorang pelajar yang mana pelajar ni masa saya tengok, saya jumpa dia, bersembang dengan dia melalui aplikasi WhatsApp lah. Saya tanya dia, umur berapa? Pelajar tu kata, saya umur lebih kurang 19 tahun. Oh, tak belajar? Saya sama belajar dekat Universiti Malaysia Pahang. Dekat Pahang lah. Apabila saya tanya, ambil apa? Awak ambil apa? Saya ambil mechanical. Saya kata, you tak pernah dengar tak KKTM? Oh, dia kata dia pernah dengar. Sebab dia kata, sebelum saya ambil ataupun memasuki ataupun belajar di UMP, saya mendapat dua pilihan. Yang pertama, saya dapat KKTM. Yang kedua, saya mendapat Universiti Malaysia Pahang. Dan saya memilih untuk masuk universiti sebab dia nama universiti. Mentaliti sebab dia nama universiti. Dan saya pun tak bagi tahulah saya pegawai daripada KKTM. Dia pun kata, saya menyesal juga masuk UMP ataupun belajar di universiti sebab apabila saya faham, belajar di KKTM, saya dapat allowance. Saya dapat belajar free. Saya pun tak bagi tahulah. Itu mentality first, yang cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan cabaran yang dihadapi oleh kami sebagai dalam MARA lah, mentality itu. Yang kedua, cerita 10 tahun lepas, di mana semasa pada tahun 2011, masa tu saya nak berkahwin lah. Saya nak berkahwin, saya pergi beli kad kahwin dekat aunty di Kota Baru. Kan dia tanya saya, kerja dekat mana? Saya kata saya kerja dengan MARA. Oh, dalam Institut Pendidikan MARA. Oh, dia kata, oh bagus . Lepas tu saya kata, aunty tak boleh kurang ke harga kad ni? Kad kahwin ni. Dia kata, boleh nak kurang. Boleh tak ejah anak saya masuk KKTM ataupun belajar di bawah MARA? Saya sampai hari ni saya teringat dan saya rasa kalau pelajar Melayu ataupun pelajar Bumi Putera ataupun mak ayah, kalau saya suruh bagi tahu masuk MARA, belajar dekat dengan MARA sebab belajar free, dia tak nak. Tapi kaum lain, bangsa lain, dia teruja nak masuk sebab apa? Saya tanya, kenapa nak belajar di KKTM? Kenapa nak belajar dengan MARA? Sebab dia kata belajar free. Allowance dapat. Lepas tu dapat kemahiran. Apa yang saya nak? Saya nak anak saya berada di MARA. Saya kata, oh, rupanya itulah mentaliti yang mana cabaran nak bagi faham bangsa kita atau Bumi Putera ni bahawa MARA ni menyediakan satu platform yang sangat hebat. Yang mana kaum lain tertunggu-tunggu untuk diberi peluang yang sama. Sebab tu hari ni kita bekerja sampai hari Minggu untuk memberi kefahaman. Cabaran untuk memberi kefahaman kepada bangsa kita ataupun Bumi Putera yang mana institusi MARA menyediakan satu peluang yang cukup hebat. Dengan belajar free-nya, allowance dapatnya dan bagai-bagai lagi kehebatan-kehebatan yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Okey, itu cabaran yang dihadapi. Okey, hari ini terima kasihlah kepada pihak sekolah sebab sudi bersama-sama kami dalam satu program yang mana untuk memberi pendedahan kepada anak-anak kita tentang kelebihan, kehebatan ataupun juadah-juadah yang disediakan oleh MARA
untuk anak-anak MARA. Okey, MARA. Kalau kita tengok MARA ni, Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ditubuhkan pada 1 Mac pada tahun 1966, cukup lama, dan menjadi visi MARA untuk menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. Okey, itu visi kita. Itu MARA. Saya nak pergi sepintas lalu. Saya akan pergi sepintas lalu untuk semua program. Saya pergi sepintas lalu saja sebab pada saya ini pengenalan yang pertama. Kalau saya cerita habis tentang MARA, apa lagi yang kita nak cerita apabila kita berjumpa selepas ni? Kan? Sebagai ikatan yang pertama, tak seronok kalau kita dedahkan semua sekali. Kita cerita semua sekali. Kalau boleh, lepas ni kita masih berhubung dan bertanya. Cikgu boleh bertanya untuk anak-anak pelajar. Pelajar pun boleh bertanya untuk peluang-peluang pendidikan yang ditawarkan oleh MARA untuk diri sendiri. Okey. MARA ni dia ada tiga benda lah yang diusahakan. Yang pertama pelaburan. Kita tak nak sentuh pelaburan. Yang kedua keusahawanan. Kita juga tak nak sentuh keusahawanan. Yang kita nak sentuh adalah pendidikan ataupun yang dia panggil ringkasnya IKMA ataupun yang panjang, nama panjangnya Institut Pendidikan MARA. Yang pertama dia ada 3. Yang pertama bahagian pendidikan menengah. Kalau kita faham pendidikan menengah ni MRSN kan. Semua orang kena MRSN. Tak ada orang tak kena MRSN. MRSN yang ada dekat Pekala Cepa, Pasir Tumbuh, Kuala Krai, Jeli dan sebagainya lah. Yang kedua, bawah IKMA ni ataupun Institut Pendidikan MARA dia ada bahagian kemahiran dan teknikal. Yang ni yang ayah kepada Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Dia KKTM Pasir Mas ataupun KKTM seluruh Malaysia, dia ada di bawah bahagian kemahiran teknikal. Okey, yang ketiga, bahagian pendidikan tinggi. 3 benda ni yang akan menguruskan institusi pendidikan MARA lah. Okey, pelajar-pelajar ataupun siapa yang ada di bersama saya pada pagi ni, kalau kita tengok MARA ni bukan saja berada di Pasir Mas. Bukan saja berada di Kota Baru. Bukan saja berada di Kelantan. Bukan saja berada di Malaysia. MARA ni telah bertebar ke seluruh dunia sebenarnya. Kalau kita tengok dalam peta ni, beberapa tempat yang mana MARA telah bertapak sebenarnya. Sebab tu apabila anda belajar dengan MARA, peluang untuk anda pergi belajar sama belajar ke dalam negara, keluar negara memang terbuka luas lah untuk anak-anak pelajar. Okey. Ini pembuktian data korporat MARA pada tahun 1966 hinggalah Jun 2019, lebih kurang 1.3 juta pelajar tajak amarah. Lepas tu usahawan, yang tu saya tak nak sebut lah. Sebab tu tadi saya sebut MARA ni Majlis Amanah Rakyat kan. Majlis Amanah Rakyat. Yang nama kedua MARA yang baru saya tahu adalah M. Mak, A. Ayah, R. Ramai, A. Anak. MARA ni singkatan yang kedua dia mak, ayah, ramai, anak. Kalau kita tengok ramai tak ramai anak, lebih kurang 1.3 juta MARA taja pelajar-pelajar daripada tahun 1966 hingga Jun 2019. Dan banyak bertambah lagi anak. Lepas habis belajar bertebaranlah wahai anak-anak MARA untuk membantu. Mungkin bantu MARA, mungkin bantu negeri, mungkin bantu keluarga, mungkin bantu negara dan bantulah untuk perkembangan ekonomi bangsa kita. MARA, mak, ayah, ramai anak. Okey, ramai anak 1.3 juta. Walaupun saya ni bukan pelajar daripada MARA, sebab dulu kita mentaliti kita universiti juga kan. Dulu tidak macam ni. Dulu tak adalah penerangan sedetail ni institusi yang bergerak macam ni. Tapi selepas
2010, 2009 ataupun 2008 ataupun 2004 ke atas, kita telah bergerak dengan cukup cepatlah untuk memberi penerangan kepada pelajar-pelajar Bumiputera ni bahawa Institut Pendidikan MARA ni ataupun MARA ni menyediakan pelajar peluang-peluang yang cukup luas untuk pelajar sambung belajar. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada beberapa laluan lah ilmu bersama MARA. Menerusi pendidikan menengah, kita tengok tadi yang tadilah MRSM. Pelajar-pelajar yang bagus kelas sains yang nak sambung matrik ataupun matrik lah. MARA juga ada Kolej MARA. Kolej MARA yang bertempat dekat Kolej MARA Seremban, Kuala Neran, Kolej MARA Beranang. Ni, yang saya tunjuk ni adalah ini Kolej MARA. Lepas tu pelajar-pelajar yang tak minat dengan TVET, kita ada di bawah penganjuran pelajaran, di bawah pengajian tinggi dan profesional. Saya yakin dan percaya. Saya yakin 100% di kalangan pelajar-pelajar yang ada bersama saya ni, dia tak minat TVET. MARA menyediakan satu juadah lagi. Yang mana juadah ni, kalau bulan puasa kita tengok, kita beli banyak juadah kan. Ada ayam kerici, ayam goreng, ayam bakar, nasi khabu, ayam kampung kan. MARA pun sama. Untuk pelajar-pelajar yang tidak berminat, yang minat program yang profesional, MARA menyediakan pengajian tinggi dan profesional di Kolej Profesional MARA. Kolej Profesional MARA ni dia sama juga dengan KKTM. Kan? Dia punya kelebihan, tapi dia belajar dalam bidang profesional. Lepas tu kita ada KPTM, kita ada GMI, kita ada Kolej Universiti KPTM. Ini untuk pelajar-pelajar yang minat bidang profesional. Yang kedua, MARA menyediakan untuk pengajian TVET. Apa itu TVET? Apa itu TVET? Kita nak sebut TVET, pendidikan TVET. Apa itu TVET? Kan? Lepas ni kita ada soalan saya nak pelajar-pelajar jawab soalan saya, sebab tu kita ada hadiah saga hati. Penganjur kata, AJK kata kena ada soalan sebab kita nak bagi hadiah. Kan? Hadiah cukup hebatlah kan. Apa itu TVET? TVET ni kalau dulu kita nak sebut kemahiran-kemahiran, tapi bahasa modernnya lah Technical Vocational Education Training. TVET, pengajian TVET. Bermula daripada Giat MARA. Pelajar-pelajar. Pelajar yang ada di hadapan saya ni, saya letakkan dia ataupun saya naik tarahkan anda semua, naik tarah sebagai duta kepada MARA ataupun KKTM Pasir Mas ataupun sebagainya lah. Duta yang mana boleh bercerita. Benda yang saya cerita ni, cerita pada abang, pada kakak, pada yang tak belajar sekarang ni, MARA ni menyediakan Giat MARA. Berapa ramai pelajar-pelajar yang habis universiti tak dapat kerja sekarang ni berada di Giat MARA. Selepas habis Giat MARA, keluar, dapat CJ dan terus buat usahawan lah, buat bisnes untuk ekonomi. Untuk diri sendiri. Ada kawan saya ni daripada dia pelajar yang pandai masa SPM, dia silap pilih laluan dan dia belajar tak sempat habis. Last kali dia balik kepada Giat MARA. Hari ni ada bengkel dan jadi bos sendiri. Itu Giat MARA. Kita ada Giat MARA. Lebih di Kelantan ni kalau kita tengok, setiap daerah ada Giat MARA. Pasir Mas ada, Tumpak ada, Kota Baru ada Giat MARA. Pelajar-pelajar yang tadilah dah habis SPM boleh pergi belajar di Giat MARA. Lepas tu kita ada Institut Kemahiran MARA ataupun IKM yang memberi menyediakan pelajar-pelajar yang untuk belajar di peringkat CJ. Yang mana pelajar-pelajar yang tak dapat masuk KKTM. Mungkin dia tak lulus sejarah ke, ataupun dia tak lulus bahasa Inggeris ke, ataupun dia tak lulus matematik ke, ataupun tak kredit matematik. MARA ni ambil caknanya pada anak-anak dia ni sampai sediakan juga peringkat CJ. Dan berapa ramai pelajar peringkat CJ ni, apabila dia belajar peringkat CJ, dia belajar di peringkat seterusnya,
IKM CJ, lepas tu sambung KKTM, lepas tu sambung pula peringkat ijazah. Hari ni kita tengok dah berjaya, dah jadi profesional, dah jadi ada PhD pun. Itu kehebatan sebab Mara tak nak anak Mara ni tercicir walaupun sedikit pun dalam bidang pendidikan. Kita lepas tu kita ada juga MJII. Yang ni kita lebih kurang samalah dengan KKTM. Cuma sebab dia ada usaha dengan Jepun, namalah MJII, Malaysia Japanese Industry Institute, yang berada di Beranang. Yang ni program-program lebih kepada elektronik, robotik lah. Belajar bahasa Jepun. Yang minat Jepun, yang ada muka macam Takuya kan. Ada yang minat tengok cerita Jepun ni, boleh belajar di MJII. Kan? Jangan duduk di kampung Danga lagi. Keluar daripada kampung Danga tu, keluar daripada daerah Pasir Mas untuk pergi ke MJII, belajar budaya Jepun, belajar teknologi Jepun, dan hari ni teknologi bergerak cukup pantas. Kita tengok hari ni, kata Jekma, ini zaman DT. Zaman DT ataupun zaman data teknologi. Kita tengok orang kaya menggunakan data je. Di Instagram, kadang-kadang beratus-ratus ribu dapat duit, berniaga jadi usahawan dalam menggunakan data teknologi. Okey. Yang seterusnya kita ada Kolej Kemaran Tinggi Mara. Yang inilah yang kamu kita berada sekarang ni, yang saya berada sekarang ni, KKTM Pasir Mas. Ataupun lebih kurang 10 KKTM di seluruh negara. Nanti saya tunjuk secara detail sekejap lagi. Lepas tu kita ada UniKL. UniKL, kita tubuh UniKL ni untuk membantu pelajar-pelajar. Dulu masa saya first masuk kerja, saya susah juga nak jawab. Pelajar tanya macam mana nak sambung belajar. Habis diploma, nak sambung belajar. Nak sambung belajar. Mara ni fikir kan. Fikir Mara ni, orang besar-besar Mara fikir macam mana anak Mara ni selepas habis KKTM nak memudahkan sambung ijazah. Lepas tu tertubuh UniKL. Sebab dulu kita ada UiTM. Kita ada UiTM. Hari ni ramai yang kata UiTM bawah Mara. Dulu bawah Mara, tapi sekarang di bawah KPT ataupun pengajian tinggi. Kita tak ada hak dah. Kan? Sebab tu kita bawa UniKL, kita daftar di bawah swasta lah. Supaya KPT tak boleh ambil. Sebab kita tubuh ni untuk anak Mara kita. Untuk pelajar-pelajar Mara yang nak bangunkan diri, untuk majukan diri. Okey, kita ada UniKL. Maknanya di sini, Mara ni di peringkat rendah, MRSM, lepas tu pelajar cemerlang, Kolej Mara, yang nak belajar doktor, akaun semua, Kolej Mara. Lepas tu yang sederhana. Yang sederhana lah kita ada KKTM. Yang sederhana kita ada IKM. Lepas tu yang biasa-biasa. Bukan yang ni, biasa-biasa. Giat Mara. Kenapa saya sebut biasa-biasa? Sebab kehebatan orang ni lain-lain. Pelajar kita ni ada yang pandai dalam teknikal. Ada yang pandai teori. Ada yang pandai bidang profesional. Ada yang suka profesional. Ada yang macam-macam. Sebab tu Mara menyediakan satu platform yang mana pelajar-pelajar boleh pilih ke mana hala tuju selepas SPM apabila anda dapat gelar SPM nanti. Sebab tu hari ni apabila tajuk dia peluang, kita menceritakan peluang. Kita memberitahu peluang. Lepas tu andalah untuk membuat persediaan. Persediaan, ada peluang, macam mana nak bersedia masuk ke Institut Pendidikan Mara. Lepas tu bersedia dan cabaran kita. Cabaran mentaliti tadi. Kita nak yang famous tapi kena bayar, ataupun yang tidak famous tak kena bayar, free. Sebab pada saya diploma belajar KKTM. Ijazah boleh je masuk universiti. You nak pergi universiti mana? Luar negara, dalam negara, Kelantan kan? Ataupun di luar Kelantan. Pergi ijazah. Diploma, belajar dengan Mara, dapat allow, tak payah bayar hutang. Kan? Okey. Ni bahagian kemahiran dan teknikal. Saya sentuh sikit yang tadi supaya
memberi gambaran lah kepada pelajar-pelajar bahawa MARA ni bukan sahaja menyediakan pendidikan TVET, tapi juga menyediakan pendidikan profesional, pelajar cemerlang, kan ada untuk pelajar-pelajar yang tidak minat TVET tadi. Okey. Bahagian kemahiran dan teknikal MARA. Kita tengok yang pertama, objektif dia untuk menjadikan institusi pendidikan tinggi MARA ni unggul dan berteraskan industri dan teknologi usahawan. Kita ni kalau MARA tak boleh lari dengan usahawan. Saya bercakap kejap lagi usahawan, nak jadi usahawan. Sebab MARA ni menyedia satu konsep pendidikan yang mana supaya pelajar-pelajar apabila habis nanti bukan sahaja jadi pekerja, tetapi jadi bos yang mana menyediakan peluang pekerjaan kepada orang kampung lepas ni, kepada rakan-rakan, kepada bangsa kita. Hari ni kalau kita tengok, apabila sebut peluang pekerjaan, kita tengok dia makin ada tetapi makin tipis dan usahawan, ramai jadi usahawan, ramai yang membina legasi sendiri untuk membantu bukan setakat diri dia atau keluarga dia, membantu masyarakat dan bangsa lah. Dan membentuk madat insan lah. Yang ni kita tengok tadilah Rush. Yang seterusnya 3 revolusi teknologi kita tengok hari ni teknologi IR 4.0, teknologi bergerak pun cukup pantas. Hari ni kalau kita tidak berada bersama pun kita boleh bercakap. Bayangkan kalau pandemik ni berlaku pada 10 tahun, 20 tahun sebelum ni. Macam mana keadaan kita nak belajar? Kan? Macam mana pelajar-pelajar nak belajar? Kalau pandemik dia berlaku 20 tahun sebelum hari ni. Kan? Dengan telefonnya biasa-biasa. Kan? Okey. Lepas tu pengiktirafan antarabangsa yang timbalan pengarah sebut tadilah. Menjadi institusi pendidikan yang diiktiraf mereka antarabangsa. Kita ada beberapa KKTM yang telah dapat APEC lah, anugerah daripada Asia Pasifik lah. Untuk membolehkan pelajar-pelajar kita bukan setakat belajar di dalam negara, juga luar negara. Okey, yang ni MQA kita ada, badan-badan profesional JPK semualah diiktiraf. Lepas tu klasifikasi program yang ditawarkan. Bermula daripada peringkat diploma kan, ataupun CJ kejuruteraan. Ini juadah-juadah yang disediakan oleh MARA daripada diploma ataupun CJ kejuruteraan. Ada diploma dan ada CJ kejuruteraan. Yang kedua, diploma atau CJ teknologi. Yang ketiga, kita ada diploma ataupun CJ teknologi kejuruteraan. Yang keempat, kita ada diploma teknologi usahawan. Diploma teknologi usahawan ni yang mana yang minat terus jadi usahawan. Lepas tu kita ada diploma kompetensi, lepas tu kita ada diploma industri. Syarat kemasukan untuk khusus-khusus yang berlainan ni mengikut program adalah berlainan lah. Berdasarkan kesesuaian dengan result dan potensi masing-masing. Okey. Seterusnya saya nak tanya soalan lah. Ada tak pelajar-pelajar yang boleh jawab apa nama MARA daripada perkataan apa sebenarnya? Ada tak pelajar-pelajar yang boleh jawab nama MARA? Halo? Boleh onkan mic lah untuk jawab ya. Ada ni sebab kita ada Sagu Hati ni daripada KKTM Pasir Mas. Nama MARA, pelajar-pelajar ada boleh jawab ke? Nama MARA yang first saya sebut tadi. Bukan yang kedua. Amanah Rakyat. Okey, Majlis Amanah Rakyat. Muiz, boleh buka telefon? Boleh buka kamera? Saya nak tengok muka sikit. Muka pelajar yang pandai bagus ni. Sekejap kita nak ambil gambar. Boleh? On kamera ambil gambar. Muhammad Muiz. Boleh? Muhammad Muiz? Okey, tak apalah. Muhammad Muiz. AJK tanda Muhammad Muiz bagi special kita punya Sagu Hati kita. Daripada MARA. Bagus Muiz. Seorang pelajar yang pandai, saya doakan Muiz
berjaya bukan saja dunia dan akhirat. Okey. Dan okey, seterusnya soalan kedua. Saya nak tanya soalan, apa maksud TVET? Saya dah sebut tadi. Apa yang dimaksudkan dengan TVET? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Pelajar-pelajar? Maksud TVET yang saya sebut tadi? Tak apa, tak buka mic pun tak apa. Saya nak dengar suara pun tak apa. Kalau malu nak buka video, bukan buka mic, buka video. Bercakap bagi maksud TVET. TVET. Ada? Ada? Okey, tak ada? Ada? Okay, kalau tak ada kita teruslah. Boleh ni AJK boleh tak kalau pelajar type dekat chat tu? Boleh. Boleh Pelajar-pelajar boleh. Ni kita tak nak boring sangat. Saya bercakap straight je kan. Boring juga. Kan kita nak pelajar-pelajar juga bersuara kan. Saya nak dengar anak angkat kita bersuara. Lepas ni kita boleh berjumpa. Kan? Okey. Seterusnya kluster kluster KKTM MJII IKM. Kalau kita tengok MARA telah menyediakan 12 kluster untuk anak-anak MARA yang saya kata tadi juadah kan. Yang mula-mula kita sebut kita tengok ekosistem pendidikan MARA. Yang tadilah ekosistem pendidikan MARA bermula dengan IKM, KKTM, lepas tu MRSN dan semua itu ekosistem pendidikan MARA. Yang ni yang MARA sediakan kluster. Kluster yang mana yang ditawarkan di bahagian pendidikan di bahagian kemahiran teknikal saja. 12 kluster semuanya. Yang pertama kluster bioperubatan. Bioperubatan, lepas tu kita ada kluster elektronik, kita ada kluster herba, kita ada kluster otomotif, kita ada kluster awam, kita ada kluster perprosesan bahan, lepas tu kita ada alam bina, kita ada kluster seni dan reka bentuk, yang minat seni, animasi, lepas tu kita ada elektrik. Elektrik, kita ada di KKTM Pasir Mas lah elektrik, kita ada mekanikal pembuatan, dekat KKTM Kuantan, dan kita ada minyak dan gas di KKTM Kemaman, kita ada mechanical service yang mana syarat-syarat kemasukan berbeza. Dan seterusnya kita ada peringkat CJ. Jumlah program yang ditawarkan oleh di peringkat CJ ni, IKM ni ataupun Institut Pendidikan MARA ni lebih kurang 25 program di 12 Institut Kependidikan MARA lah ataupun Institut Kemahiran MARA, IKM. Yang mana belajar 70% praktikal, 30% adalah teori. Sepanjang pengajian adalah 2 tahun. Yang kedua, diploma. Di peringkat diploma, jumlah program yang ditawarkan sebanyak 88 program. Di 10 KKTM, 1 MJII. Yang mana ada juga peringkat diploma ni ada juga yang di IKM, yang mana di IKM lama ada juga yang mengajar peringkat diploma. Yang mana pengajian dia adalah 60% praktikal dan 40% adalah teori. Belajar selama 3 tahun lah. Lebih kurang 3 tahun untuk peringkat diploma. Okey. Ada yang jawab tu kan? Ada yang jawab. Alhamdulillah. Maknanya saya tak bercakap seorang lah. Ada yang mendengar, ada yang inilah. Okey. Yang mana yang saya baru tahu dapat SMS ataupun WhatsApp semalam saya ingat, yang terbaru untuk bulan Oktober ni kita akan buka insya-Allah lah. Yang ni tak secara detail lagi, tak secara ni lagi, tapi ada urus-urus untuk buka tahfiz. TVET ni pelajar tahfiz ni boleh belajar TVET. Dan pelajar tahfiz ni boleh belajar kemahiran. Sebab dulu masa saya masuk pada tahun 2010, kita pernah berangan-angan untuk jadikan jadikan pelajar-pelajar ni bukan sahaja mukmin, tapi juga untuk jadikan profesional dan mukmin profesional.
Yang belajar kemahiran teknikal ni, dialah jadi imam, dialah boleh baca Quran, dialah boleh mengembangkan Islam dalam kehidupan, supaya apabila tamat belajar ni, nanti pelajar-pelajar tidak terlibatlah dengan benda-benda yang boleh merosakkan dirilah ataupun negara. Contoh rasuah tadi kan, mukmin profesional. Kan? Mungkin bulan 10 ni insya-Allah kalau tak ada masalah, pelajar batch yang pertama lah yang akan diambil dekat akan belajar di IKM Lumuk, insya-Allah. Okey, syarat-syarat kemasukan dan tempoh pengajian. Syarat yang pertama yang paling besar adalah syarat am warga negara Malaysia. Kan? Syarat am. Lepas tak? Lepas lah. Anda semua warga negara Malaysia. Lepas. Kan? Syarat pertama. Dan yang kedua, taraf Bumi Putera. Ataupun Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Bumi Putera. Sebab tu saya kata tadi, anti tadi, dia warga negara Malaysia tapi dia bukan taraf Bumi Putera. Dan sebab tu kalau program ni, bangsa lain masuk, habis kita. Kan? Sebab bangsa lain dia memang berminat untuk belajar free. Kan? Banyak kelebihan-kelebihan ditawarkan oleh MARA. Okey, 17 tahun dan ke atas. 17 tahun ke atas maknanya selepas SPM lah. Lepas SPM ada pelajar-pelajar yang masuk umur 28, 30, 35 pun ada dulu. Kan? Sihat tubuh badan. Lepas tu lulus SPM dan setara lah. Setara untuk yang ni syarat-syarat am kemasukan untuk belajar di KKTM, IKM ataupun Institut Pendidikan MARA. Okey. CJ lulus SPM dan setara dengan sekurang-kurangnya satu kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. Yang kedua, lulus matematik untuk peringkat CJ. Lulus matematik Ini kemasukan ni khusus adalah berlainan mengikut program lah, macam saya bagi tahu tadi. Untuk diploma, yang kedua untuk diploma, lulus SPM setara dengan 3 kepujian. Not 3 saja kepujian pelajar-pelajar. Tapi jangan anggarkan apabila saya sebut 3 kepujian, anda belajar ala kadar saja. Tak. Ini syarat minima. Cikgu saya kata dulu, saya tanya cikgu, macam mana saya nak masuk universiti kalau senang je. Nak masuk universiti, kamu kena dapat semua A. Ya. Kena dapat semua A. Barulah kamu boleh masuk mana-mana universiti yang kamu nak. Dapat semua A dia kata. Tapi taklah. Di KKTM Pasir Mas, jangan saja kejar 3 kepujian, tapi belajar bersungguh-sungguh. Jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik supaya anda boleh pilih. Sebab persaingan hari ni pelajar ramai yang pandai-pandai. Dan itu persediaan yang kita sebut tadi. Apabila kita tahu, kita buat persediaan. Okey. Apa kepujian yang KKTM nak? Yang pertama, matematik. Matematik. Ada pelajar yang dapat 5A. Cik, tolonglah cik. Kadang-kadang masa keluar result SPM, masa kita berceramah gini, dia tak dengar. Kan? Dia tak dengar kan. Kita je, kan. Kadang-kadang habis ceramah ni, dia tak ingat dah. Kan? Lepas tu telefon. Cik, saya dapat 5A. Tapi matematik tak kredit. Cik, boleh hejah masuk tak? Tak boleh. Tak boleh, sayang. Sayang, tak boleh. Kan? Memang wajib. Matematik, kepujian. Kalau tak kepujian, result tu tak puji matematik tu, kena pergi IKM dulu. Kan? Kepujian matematik. Lepas tu yang kedua, sebab tu penting tadi persediaan. Apabila tahu matematik nak kredit, kamu belajarlah macam mana. Dulu masa saya belajar dulu, masa kita ni tak panjang kot. Okay. Masa saya belajar dulu, nak bagi kredit matematik, punyalah belajar sampai bangun tengah malam. Saya suruh member saya, kejut saya. Kalau tak bangun, kamu ambil lighter, bakar kaki saya. Kan? Nak bagi kredit matematik. Nak masuk universiti. Kan? Bakar kaki tu. Kalau tak jaga juga. Kan? Bersungguh-sungguh. Ustaz saya cerita, Ustaz, macam mana nak bangun tengah malam belajar? Dia kata kamu ambil buah kelapa, kamu tidur atas buah kelapa tu. Kenapa? Kan? Biar dia tergolek baru bangun. Kan? Contoh. Kan?
maknanya excited sebab kita dah tahu peluang nak masuk kena buat macam ni, kita kena buat yang terbaik. Okey, kredit matematik. Sekali je. Usaha sekali je. Sekali lepas je. Kan? Yang seterusnya mana-mana satu mata pelajaran kumpulan sains. Ini cabaran juga kepada pelajar-pelajar sains. Cabaran kepada pelajar-pelajar sains. Kadang-kadang bahasa Melayu A, matematik A, masuk biologi tak kredit. Fizik tak kredit. Apa satu lagi? Fizik, kimia tak kredit. Tak boleh juga. Mana salah satu mata pelajaran sains mesti kredit. Bagi pelajar sastra tak apa. Dia sains kebanyakan kredit. Tapi pelajar sains ni, pelajar yang pandai ni, kadang-kadang dia tersekat dekat situ. Okey, sebab tu nak masuk KKTM kena fokus kepada sains tadi. Sains. Lepas tu yang seterusnya tadilah dalam kumpulan vocational, mata pelajaran vocational, mata pelajaran satu pelajaran lain, dan yang seterusnya adalah luluh bahasa Inggeris. Ini cabaran. Mesti luluh bahasa Inggeris. Tak luluh tak boleh. Sebab tu ada pelajar-pelajar daripada IKM. Dia tak luluh matematik bahasa Inggeris contoh, dia masuk IKM, lepas masuk IKM dia masuk KKTM, sebenarnya dia pelajar yang pandai, kadang-kadang pelajar sains. Tapi satu mata pelajaran dia tak boleh, dia pergi IKM, masuk KKTM, lepas masuk KKTM, sambung belajar di peringkat universiti dan seterusnya di peringkat PhD. Tapi hari ni bagusnya kamu ataupun pelajar-pelajar bersama saya hari ni, saya bagi pendedahan awal peluang di mana nak masuk KKTM untuk peringkat diploma mesti kredit 3 ni. Okey. Seterusnya syarat kemasukan yang ni lah. Untuk diploma teknologi, mana-mana satu pelajaran sains, matematik dan vocational dan sebagainya lah. Yang ni untuk diploma teknologi. Okey, tempoh pengajian. Untuk tempoh pengajian, diploma selama 3 tahun. 3 tahun sebanyak 6 semester. Di semester last sekali, anda akan pergi ke latihan industri. Okey. Saya nak tanya soalan. Satu soalan. Sebab kita ada banyak ni. Saya tak nak buat balik dah. Sagu hati ni. Dekat depan saya ni, sagu hati ni. Saya nak bagi semua dekat pelajar-pelajar SMK Kampung Danga. Kan? Lepas ni dia masuk belajar di KKTM Pasir Mas, dia akan cerita. Dulu cik pernah tanya soalan, lepas tu saya jawab, saya boleh ni. Kan? Okey, soalan dia, apakah syarat kemasukan ke KKTM Pasir Mas ataupun ke KKTM? Apa syarat am dia? Siapa boleh jawab seorang? Tadi baru saya cerita syarat am kemasukan ke KKTM ataupun IKM. Boleh on mic atau boleh jawab dekat chat box. Okey, yang paling best, yang terbaik, yang paling hebat, yang paling bagus adalah buka kamera lepas tu jawab. Soalan cukup mudah saja. Tapi saya nak tengok keberanian pelajar SMK Kampung Danga. Kan? Okey, ada? Ada? Soalan dia, apakah syarat am kemasukan ke KKTM? Ataupun IKM lah. Ada? Tak ada? Okey, segang. Mungkin kamera telefon tu rosak kot. Ataupun ni, line tak clear. Tak apa. Boleh jawab dekat ruangan chat. Kita tak ada masa Okey, seterusnya di peringkat CJ 4 semester. Kita ada 4 semester, 2 tahun lah peringkat CJ. Kelebihan. Ni yang nak tahu ni. Apa kelebihan MARA ni? Apa kelebihan KKTM ni? Apa kelebihan institut pendidikan MARA ni? Okey, yang pertama, untuk menjadikan TVET MARA adalah pilihan nombor 1 anda, yang pertama, belajar ni dapat allowance. Allowance setiap bulan sebanyak RM300 untuk pelajar diploma. Untuk pelajar diploma, MARA bagi RM300. Yang kedua, untuk pelajar CJ, MARA bagi RM250 untuk peringkat CJ. Yang ditanggung sepenuhnya oleh MARA lah. Lepas tu, yang kedua, yuran pengajian. Yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh MARA. Maknanya belajar free, belajar tak kena bayar, dapat duit. Dapat duit lagi.
Yang seterusnya pelajar cemerlang berpeluang melanjut ke pelajar ke luar negara. Penginapan asrama disediakan. Asrama disediakan. Lepas tu kemudahan yang ni di Sabah Sarawak lah. Kapal terbang pergi balik. Fasiliti lengkap. Anugerah CJ, diploma. Di akhir pengajian. Mendapat pengiktirafan daripada MQA, JPK dan industri dan badan profesional lah. Ini keistimewaan. Sebab tu saya kata tadi, pelajar di IKM, KKTM, kamu boleh sambung selepas tu ke universiti. Jangan risau. Sebab kita ada anugerah daripada MKA untuk pergi sambung universiti. Ramai pelajar-pelajar kita yang sambung UiTM, yang sambung UTM, yang sambung UMP, sambung dekat macam-macam universiti di IPTA. Dan sambung juga ke UniKL. Tak ada masalah untuk lepas belajar di diploma, sambung peringkat ijazah untuk ke universiti. Tak ada masalah. Tapi yang penting sekali untuk diploma, kamu tak kena bayar. Kalau pergi institusi lain, kena bayar PTPTA. Yang ni kamu tak kena bayar. Itu untung kamu. Kita ni orang-orang kampung ni, orang-orang yang bukannya brother, yang bukannya ada duit sangat, mak ayah kita tak ada duit sangat, kita boleh ambil kesempatan ni untuk belajar. Okey, lokasi. Cik Muzamil, ada pelajar jawab dekat chatbox, dia kata Izan Suryana, warga negara Malaysia, lulus SPM dan setara. Betul tu. Betul. Okey, baik. Okey, alhamdulillah ada yang mendengar saya. Yang mendengar apa yang saya beritahu ni, sebut warga negara pun dah okey dah. Saya nak yang menjawab saja. Seronoknya saya balik lepas ni saya cerita dekat isteri saya. Tadi saya berceramah, tanya soalan, pelajar je boleh jawab. Seronok tu. 3 hari saya prepare untuk bercakap hari ni. Seronok tu. Seronok tak? Cikgu-cikgu tahulah kan. Masa PD online punya kelas, kalau tanya soalan boleh jawab, seronok. Maknanya pelajar faham dan mendengar saya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih pelajar yang menjawab tadi. Saya doakan anda berjaya bukan saja di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey. Ini fasiliti lengkap. Kita ada Dewan Kemudahan. Kita ada berapa minit lagi? Fasiliti kita nak lajulah. Saya mendedah sikit-sikit je. Sebab lepas ni sekolah boleh berhubung dengan saya dengan AJK untuk tahu maklumat sedetail-detailnya tentang TVET MARA dan KKTM Pasir Mas lah. Okey, ni kampus lah, Bina Masa Depan. Okey, sambung pelajar pengajian dalam dan luar negara. Ni universiti-universiti yang saya kata tadi, ubah mentaliti kita. Masuk diploma ni, masuk KKTM. Lepas habis diploma, pergi universiti-universiti. Sama juga. Okey, bidang kerjaya. Ni kluster tadilah. Ni kalau dah boleh pergi, kita pergi je buat ceramah boleh 2 jam. Kita cerita sedetail-detailnya tentang Institut Pendidikan MARA lah. Okey, mechanical survey yang ni yang kluster gas dan minyak dan gas dekat KKTM Kemaman. Herba dekat KKTM Lenggong. Kita ada seni, usahawan, teknik usahawan kan. Ni pelajar cemerlang. Alumni TVET sambut. Pelajar yang biasa-biasa, bukan pelajar MRSM pun. Bukan pelajar yang ni pun. Tapi belajar di MARA boleh menyambung pengajian ke luar negara. Okey, strategi ni kolaborasi, anugerah kan. Ni yang Cik Saiful sebut tadi, APEC. Ni anugerah. Belajar di KKTM boleh masuk pertandingan. Boleh bertanding. Boleh. Kadang-kadang ada pelajar ni boleh bertanding hingga ke luar negara. Okey, kita pergi ke KKTM Pasir Mas sedikit. Kita tengok KKTM Pasir Mas kita punya ni bermula pada tahun 2000. KKTM ni bermula pada tahun 2000 dengan nama Institut Kemahiran MARA Pasir Mas ataupun IKM Pasir Mas. Hari ni sampai hari ni IKM Pasir Mas ni tak boleh dilupa oleh orang Kelantan. Belajar mana? KKTM Pasir Mas. Mana KKTM Pasir Mas? Kalau kita sebut IKM Pasir Mas, no Lebok Jong kan. Tapi nama tu bermula sebab KKTM Pasir Mas ni KKTM yang pertama yang
Mara menganjurkan untuk pelajar belajar dalam bidang diploma. Sebab tu kalau kita tengok kluster KKTM Pasir Mas dia ada 6 program. Kalau di tempat lain KKTM Kuantan kita ada mechanical. Apa khusus untuk mechanical saja. Pelajar semua dekat situ apa dia punya mentality dia mechanical. Kan? KKTM Kemaman kita ada minyak dan gas. Lenggong kita ada herba. Tapi di KKTM Pasir Mas special. Kita ada 6 program. Okey, lepas ni kita cerita. Okey, 2011. Lepas pada tahun 2004, nama IKM berubah kepada KKTM. KKTM yang pertama, kalau orang soalan saya lepas ni, KKTM mana yang pertama ditubuhkan? InsyaAllah ada yang boleh jawab lah. Okey, seterusnya lah. Okey, ni DNA kita. Kita banyak bekerjasama untuk mewujudkan pelajar-pelajar apabila tamat belajar nanti, apabila habis belajar nanti, boleh pergi industri mana-mana dan kita berhubung baik dengan industri-industri dekat luar sana. Macam hari inilah. Kita berhubung dengan sekolah. Kan? Dengan sekolah supaya banyak maklumat tentang MARA, bukan saja KKTM Pasir Mas, boleh diserapkan, diceritakan kepada sekolah secara detail. Dan apabila sekolah nak tanya, tidak segan silu boleh bertanya bila-bila masa. Dan ada pelajar yang keluar SPM nanti boleh tanya di institut pendidikan mana yang nak tanya, kita akan jawab insya-Allah. Sebab kita berhubung dengan institusi pendidikan lain juga. Dan kalau boleh masuk KKTM Pasir Mas lah. Kalau boleh kan. Kalau tak boleh masuk institut pendidikan MARA yang lain. Okey, ni kita ada CIDB, kita ada banyaklah kita partner kita, DNA kita supaya habis belajar nanti pelajar-pelajar kita orang panggil apa dah? Institut apa industri berminat dengan pelajar kita. Okey. Ni academic calendar dia. Minggu pertama yang ni saya tunjuk secara ni lah. Okey. Okey. Ini program-program yang ditawarkan di KKTM Pasir Mas. Kita ada 6 program. Pertama, Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Reka Bentuk. Kita ada KKTM apa? Mekanikal Reka Bentuk. Kita ada Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan. Kita ada Diploma Seni Bina. Kita ada Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik. Kita ada 2 elektrik. Yang ni elektrik domestic industry. Kita ada Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa. Kita ada Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik industri lah. Kita ada 6 program. Kalau kita tengok ni seni bina, memberi pengetahuan akademik dan amali yang berkaitan dengan bidang seni bina dalam usaha melahirkan pekerja mahir dan terlatih dalam industri global. Kan? Seronoknya pelajar seni bina ni, kalau habis belajar ni, kalau saya jumpa dia, ramai yang bekerja kan, dan ramai yang sambung belajar di IPTA tempatan dan IPTA ada yang luar negara. Yang kita berhubung minggu lepas baru habis belajar di luar negara, sekarang ni ada syarikat sendirilah. Okey, Prospek Kejaya. Saya pergi sepintas lalu lah. Saya pergi sepintas lalu kenapa? Supaya saya tak cerita habis. Saya tak cerita habis kepada pelajar-pelajar ataupun sekolah. Sebab apa? Sebab ni pertemuan pertama. Kalau cerita habis pertemuan pertama, tak ada dah lepas ni kita nak bercerita. Kan? Tak ada dah cerita apa. Semua dah cerita. Okey. Kita pergi sepintas lalu. Okey. Diploma Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Reka Bentuk. Memberi tumpuan kepada pelajar untuk bersedia bekerja di industri, meningkat kepakaran dalam bidang mekanikal dan reka bentuk dengan cara yang kreatif inovatif. Program ini juga menyediakan pelajar dalam bidang teknik usahawan. Seperti yang saya sebut awal tadi, MARA fokus dia untuk jadikan pelajar ni lepas habis bukan sahaja bekerja tapi menyedia pekerjaan kepada orang lain juga. Kan? Okey. Lagi yang ni elektronik Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik Industri. Kalau kita tengok hari ni, telefon, semua barang yang ada di depan kita ni, semua menggunakan elektronik. Walhal kereta kita pun menggunakan elektronik. Kadang-kadang kunci dalam poket, kita sentuh je, dah terkunci pintu. Kan? Tak payah buka macam dulu, kena cocok
pulas kan. Zaman-zaman ayah saya dulu kan. Kena pulas, lepas tu Cik Muzamil, ada yang bertanya tu, Nabilah Aida Zahrul. ya. Okey, so Nabilah boleh tanya soalan sebab dia angkat tangan tu. Nabilah Aida boleh tanya soalan. Okey, teruskan Cik Muzamil. Okey. Elektronik kalau kita tengok hari ni suasana industri elektronik sangat berkembang dengan baik dengan telefonnya, macam-macam telefon. Kalau dulu zaman kita telefon biasa-biasa, hari ni dengan kameranya, dengan internetnya, dengan orang kaya menggunakan telefon je. Dan elektronik kalau kita tengok, kalau belajar sistem, macam mana mudah program-program sistem tadi boleh mengkayakan orang elektronik. Kalau belajar dan sistem membuat sistem dekat sekolah kan, banyak yang menggunakan sistem dekat syarikat-syarikat besar ataupun dekat mana-mana menggunakan sistem-sistem yang mana apabila belajar dalam bidang elektronik, belajar benda-benda yang tadilah. Lagi apa lagi? Ni elektronik. Kenapa slide saya hilang tu? Okey. Okey, seterusnya diploma teknologi kejuruteraan bangunan. Ni bangunan ada yang pelajar yang minat bangunan, yang ada pelajar semester 1 yang menariknya saya berjumpa dengan pelajar semester 1. Saya pelajar semester 1 ni pelajar wajib berjumpa dengan kaunselor satu kelas, dan saya buat satu kelas, saya tanya, kenapa pelajar perempuan kenapa pilih bangunan? Pelajar perempuan, orang tu 4. Saya kata, kenapa pilih bangunan? Dia kata, saya minat. Saya pun, betul ke kamu minat? Ya, saya daripada kecil lagi minat bangunan. Saya pun tanya, macam mana kamu minat? Kan ayah dia kan, orang pergi ikut ayah dia, pelajar perempuan. Maknanya hari ni, perempuan ke lelaki ke boleh belajar dalam bidang TVET. Yang penting belajar tak perlu bayar, dapat allowance, keluar dapat kerja. Kan? Nak belajar, dah lah belajar free. Kan? Lepas tu dapat allowance, lepas tu dapat kerja. Pelajar perempuan pun minat. Sebab tu hari ni yang ada hadapan saya, Najihah ke, Maimona ke, Shima ke, siapa lagi yang ada depan saya, Anisah ke, jangan khawatir. TVET Mara ni tidak ada diskriminasi pelajar perempuan ke lelaki ke, yang mana semua boleh. Yang penting cukup syarat dan cukup syarat tadilah berminat dengan TVET. Okey, lepas tu elektrik. Elektrik ni jangan ceritalah. Elektrik ni kalau buka macam goreng pisang panas. Kan kita ada elektrik, kita ada 2. Yang bestnya elektrik di KKTM Pasir Mas mendapat pengiktirafan daripada Suruhanjaya Tenaga. Lepas tu daripada SEDA. Lepas tu daripada Tenaga Nasional Berhad. Maknanya pelajar-pelajar elektrik di samping dapat diploma, pelajar elektrik domestik juga dapat nilai tambah wireman iaitu PW4 untuk elektrik domestik. Sebab tu pelajar-pelajar kita apabila habis belajar, dia boleh buat dah. Kadang-kadang rumah saya pun bayar pada pelajar buat wiring. Kan? Ada pelajar ni dalam tengah belajar ni dah ada syarikat dah. Kan? Dah ada syarikat dah. Yang kedua, elektrik kuasa diberi nilai tambah dalam program Jasmine ataupun EWAL lah dalam untuk pelajar elektrik kuasa. Di samping dapat diploma, pelajar juga dapat CJ tambahan daripada Suruhanjaya Tenaga. Yang tu hebatnya Mara ataupun KKTM Pasir Mas lah untuk bidang elektrik. Okey, ini student dan staff kita lah. Elektrik lebih pada 218 orang. 2 kali dah AJK mari pesan dekat saya, ada 2 minit, 3 minit lagi. So, apa lagi, kebalik pasaran kita tunjuk sepintas lalu lah. Ada soalan boleh tanya tu
takut ni. Biasa bagi 2 jam ni, slide ni untuk 2 jam. Jadi hari ni sejam kita laju-laju sikit. Lepas ni boleh tanya je. Boleh jemput je. Kan? Kita boleh, ketua program pun boleh lepas ni. Kita panggil secara, bercerita secara detail. Okey. Ni success story. Success story. Kita tengok. Yang ni kita punya ni KKTM Pasir Mas. Okey. Yang ni masa ni aktiviti. Sebab kita banyak amali. Kan, pelajar ni kadang-kadang pelajar ni bukan, jangan kata pelajar tu tak pandai, tapi ada pelajar ni dia the best, dia terbaik dalam amali. Ada pelajar ni dia teori dia memang tak ni, tapi bila jumpa hari ni dia jadi usahawan hebat dekat Melaka. Kan. Dia kontraktor cukup hebat, lebih kaya daripada saya lah. Kan. Lebih kaya daripada saya dia ni. Tapi masa di KKTM Pasir Mas selalu kena panggil. Saya selalu panggil sebab matematik tak lulus. Tapi apabila habis belajar amali dia hebat. Kan ada pelajar ni dia minat praktikal punya ni. Okey, ni aktiviti. Ni masa pandemik hari tu. Kita berusaha bekerjasama dengan USM untuk membantu USM kan. Yang tadi face mask semua kita ada. Ya, Nabiha. Ya. Okey, ni student stories student success story. Kita tengok pelajar-pelajar kita lah yang lepas-lepas kita kumpul-kumpulkan. Yang ni yang separuh, yang ni yang terbaru daripada tahun 2000 sampailah 2021 ni. Saya tak tahulah berapa ramai yang dah berjaya. Semalam saya ni kadang-kadang berjalan ni kita tak kenal pelajar. Kadang-kadang jumpa, cik, ini kerja dekat ni, kerja dekat dah ada anak semua kan. Seronok. Okey, ni success story. Cik Muzamil, saya sambung sikit. Yang success story ni untuk pengetahuan pelajar, telah ada pelajar yang mampu menjana pendapatan 5 juta setahun daripada syarikat yang Cik Muzamil tunjuk ni. Untuk pengetahuan pelajar lah. Kehebatannya Pasir Mas. Okey, Muslim food industry tu dia tahunan dia juta Kalau kita tengok dekat sini 5 juta setahun Cik Muzamil. Ada yang 5 juta setahun, ada yang 1 juta setahun, semua juta lah ni. Ya, dan mendapat anugerah daripada kerajaan negeri dan sebagainya. Okey, terima kasih. Info tambahan. Baik. Okey, seterusnya ini pelajar yang melanjutkan pelajaran ke luar negara kan. Pelajar-pelajar yang biasa masuk belajar di KKTM Pasir Mas boleh sambung ke luar negara. Dan ada syarat-syarat tertentulah. CGPA 3.9 ke atas, 3.7 ke atas untuk program TVET lah 3.75 dan ke atas. Okey. Lepas tu lulus temuduga adalah dia punya ni. Tapi nak bagi tahu pelajar-pelajar belajar di KKTM ataupun Institut Pendidikan MARA berpeluang untuk sambung pelajar ke luar negara. Okey lagi. Ini pelajar-pelajar kita Ini pelajar-pelajar kita. Okey. Kalau sebab kita lewat 5 minit, sepatutnya saya kena berhenti 11.20. Ni dah sekarang 11.35. Saya minta maaf sebab ambil masa. Untuk secara detailnya lah saya nak bagi tahu pada pelajar-pelajar. Hari ni kita menceritakan peluang kan. Yang ada di hadapan saya ni mungkin dekat 50 orang ni, saya menceritakan peluang yang ditawarkan oleh MARA melalui ekosistem pendidikan MARA. Yang MARA tawar kepada buat untuk anak-anak MARA. Bukan pada orang lain, pada anak-anak MARA. Yang di hadapan saya ni adalah anak-anak MARA. Kan? MARA telah menyediakan ekosistem pendidikan yang cukup menarik yang mana untuk pelajar-pelajar ambil peluang. Dan yang kedua, yang kedua tadi, persediaan. Apabila tahu peluang, buat persediaan.
buat persediaan untuk masuk mana-mana institut pendidikan MARA tadi. Dan yang ketiga adalah cabaran kita. Cabaran mentaliti kita. Kita nak yang famous ataupun yang memberi kebaikan kepada kita. Belajar free, diorang pengajian free, dapat allowance dan peluang pekerjaan juga. Kan? Itu cabaran kita. Mana pelajar, guru dan kamilah cabaran pada kita semua untuk memberitahu anak-anak kita bahawa Institut Pendidikan MARA ni disediakan untuk anak-anak MARA, bukan pada orang lain. Kalau dapat pada orang lain, contoh yang saya cerita tadi, anti Cina tu, walaupun dia anti, dia tua, saya hari ni terfikir lagi, macam mana anti Cina ni pada tahun 2010 boleh dah nak suruh anak tu masuk dalam pendidikan MARA. Sebab dia kata belajar free, dapat kemahiran. Sampai hari ni saya masih ingat bahawasanya kita mesti berjuang untuk ceritakan. Dan hari ni anda di hadapan saya ni akan jadi duta MARA yang mana perlu bercerita tentang pendidikan MARA. Bukan saja KKTM, kita ada GIAP MARA, kita ada KPN, kita ada UniKL, kita ada bagai-bagai institusi untuk sambung belajar. Dan yang penting sekali, masuk KKTM Pasir Mas untuk meneruskan kecemerlangan anda. Sekadar itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Kalau nak tahu detail, boleh berhubung dengan kami, berhubung dengan saya dan berhubung dengan KKTM Pasir Mas. Dan kalau tak nak berhubung melalui ini, boleh juga layari www.twmara.edu.my. Kita ada page KKTM Pasir Mas, kita ada YouTube KKTM Pasir Mas, kita ada Twitter KKTM Pasir Mas, IG KKTM Pasir Mas, kita ada IG TWET MARA, kita ada YouTube TWET MARA dan sebagainya. Kita ada banyak maklumat yang disediakan oleh TWET MARA untuk mendapat maklumat yang lebih. Yang penting bersedia untuk jadi pelajar pendidikan MARA. Assalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Muzamil di atas ceramah beliau yang penuh informasi tadi. Semoga ceramah tersebut sedikit sebanyak memberi manfaat kepada hadirin sekalian, khususnya pelajar-pelajar SMK Kampung Dangar. Hadirin sekalian, kita amat bertuah pada hari ini kerana sempat juga pengarah KKTM Pasir Mas, TS Dr. Mahazani bin Ali, dapat meluangkan masa walaupun dalam kesibukan tugas untuk bersama-sama kita pada hari ini. Majlis sukacita menjemput TS Dr. Mahazani bin Ali untuk memberi sedikit ucapan kepada kita semua. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih moderator yang saya hormati, pengetua sekolah SMK Kampung Dangar, Cik Ahmad, Timbalan Pengarah KPCP Cik Wan Saiful, guru kaunseling, anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah dan syabaslah kepada pihak sekolah dan juga KKTM Pasir Mas yang telah pun mengadakan satu program perasmian, program sekolah angkat dan juga ceramah pendidikan TWET MARA. So majlis ini merupakan yang pertama lah kita adakan yang melibatkan perasmian sekolah angkat, yang mana kita merancang ada lagi 4 ataupun 5 sekolah angkat yang akan bersama-sama kita menjadi sekolah angkat KKTM Pasir Mas ini. So mungkin Cik Wan Ahmad Saiful, Wan Saiful
telah pun menerangkan terperinci berkaitan dengan KKTM Pasimas disusuli oleh Cik Muzamil tadi. Cumanya satu pesanan saya lah, bahawa kita di Pasimas ni kita melaksanakan program yang memang menjadi keperluan negara kita lah, terutamanya dalam bidang elektrikal, yang mana kita telah pun mempelopori bidang solar, yang saya rasa program ni ada mempunyai masa hadapan yang cemerlang lah. Ada segi keperluan. Saya selalu berpesan lah kepada peserta-peserta program solar ni, yang mana di masa hadapan solar ni macam aircon sekarang lah. Kalau dahulunya setiap rumah nak cari satu aircon memang susah. Sekarang ni satu rumah kalau ada 5 bilik, 5 aircon. Itu sekarang. Dan tidak mustahil teknologi solar ni akan menjadi satu teknologi yang baiklah di masa hadapan. Untuk anak-anak, pelajar-pelajar sekalian, antara kebaikan sekolah angkat ni, yang mana saya boleh memberi jaminan bahawa anak-anak yang cukup syarat, saya beri jaminan untuk boleh masuk ke KTN Pasimas. Saya akan bagi keutamaan pada anak-anak daripada sekolah angkat ni untuk masuk ke KTN Pasimas lah. Saya boleh maklumkan satu kaki telah pun melangkah masuk bila menjadi sekolah angkat kita. Jadi tahniah dan syabas saya ucapkan kepada pihak penganjur lah, kedua belah pihak, sama ada di peringkat KKTM dan juga peringkat sekolah yang merealisasikan program kita pada pagi ini. So saya rasa begitulah sedikit sebanyak ucapan ringkas saya. Saya mohon maaf saya terpaksa untuk berundur diri lagi kerana kursus saya ini belum habis lagi. Jadi silakan mereka. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih majlis ucapkan di atas ucapan oleh pengarah KKTM Pasimas TS Dr. Mahazani sebentar tadi. Hadirin dipohon untuk mengisi pautan kaji selidik yang disertakan pada chat box untuk mendapat sijil penyertaan digital atau e-certificate. Adalah diingatkan agar para hadirin sekalian mengisi alamat email yang betul kerana sijil digital tersebut akan dihantar ke alamat email yang diberikan. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang menyertai dan menjayakan program pada hari ini. Semoga lebih banyak program yang akan dapat dilaksanakan di masa hadapan. Saya mengacarakan majlis pada hari ini memohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang saya mengacarakan majlis. Sehingga bertemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah dari semasa ke semasa selepas ini banyak lagi ikut yang boleh kita. Betul. Kita akan susun lepas ni program. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Saya minta sekali genggam api menjadi bara, semangat tidak bergoyang, teguhkan ikatan yang tersimpul sekian lama. Gunung didaki, gelora dituruni, segera melangkah gagah seiring bersatu. Kita jalin tekad berbagi.